Curi duit ni, curi. Bukan senang tau. Mau siasat itu tuntut. Sampai orang Melayu bunuh diri. Dengan kekayaan berjumlah $44 bilion yang sekarang bernilai 170 bilion ringgit. Sebelum pada ni, Tun Daim kata apa? Dia tak sabar untuk ke mahkamah. Bila dia datang ke mahkamah, Allah, sian. Nari tengok Tun Daim, tuan-tuan. Kesian tuan-tuan. Kesian yang amat. Dia nari jadi bilioner yang daif. Korang nak tahu tak? Kalau korang membelanjakan 100,000 sehari, korang perlukan 1149 tahun untuk habiskan 42 bilion. Gila tak gila banyak 42 bilion tu? Itulah aset cair yang dimiliki oleh Tun Daim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Hari ni sementara duk tengah panas isu-isu Najib ni, sajalah aku nak berkongsi dengan hampa 3 ke 4 video soal Tun Daim dan Tun Dr. Mahathir. Dan 2021 dan 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mencabar. Tidak teragak-agak, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak takut untuk mendedahkan penyelewengan di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Dan dah berkali-kali dah memang kalau ikutkan memang kantoi dah Tun Daim punya sakau solap duit kerajaan ni. Tapi diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir. Itu orang kata menteri yang paling kuat. Ataupun bukan menteri. Ini adalah kroni yang paling teguh di bawah Tun Dr. Mahathir. Asalnya Tun Dr. Mahathir untuk nak selamatkan diri, dia nak mewarisi kerajaan ini sampai ke anak dia sebenar-benarnya. Tapi mula-mulanya dia tak mau bagi nampak sangat. Sebab itulah dia serah kepada Pak La. Lepas tu dia menjatuhkan Pak La, dia serah kepada Najib. Tahu-tahu anak dia kalah di dalam pemilihan parti. Khairi Jamaluddin yang menang di dalam pemilihan parti. Sebab tu Mahathir cukup benci kepada KJ. Mahathir sendiri mengaku tahu dekat depan KJ soal ni. Sebab apa? Mahathir benci kepada KJ sebab KJ lawan anak dia. Dan anak dia pun masuk pilihan raya kalah. Jadi dia dah blank, dia dah tak tahu dah. Bila naik Anwar Ibrahim, dia paling takut sekali Anwar Ibrahim naik lah. Jadi aku akan bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah cakap, bukan senang dia nak tangkap puak-puak ni. Bukan senang duk nak lawan dengan penyakau-penyakau, dengan pencuri hak rakyat, pencuri wang negara, penyuri, penyakau projek lah segala mak nenek ni. Bukan senang. Jadi aku nak buat dengan hampa sama-sama, jom kita dengar. Untuk video yang pertama, dan kita bawa lagi ucapan Tun Dr. Mahathir sekali, dan kita bawa lagi beberapa orang mendedahkan soal Tun Daim. Jadi jom sama-sama kita dengar untuk video yang pertama. Curi duit ni, curi. Bukan senang tau. Mau siasat itu tuntut. Prime Minister, when I was Prime Minister, I just give orders. I don't have to be bothered with whatever is being done by the judiciary or by the AG or the SPRM. Sosok Tun Daim Zainuddin yang berusia 86 tahun menjadi perhatian selepas lebih 20 tahun bersara dalam dunia politik dan kembali mencuri perhatian negara. Pada 5 Jun tahun 1991, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah mengurniakan pada Tun Daim Anugerah Sri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Tun Daim muncul semula pada tahun 2018 sewaktu Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi dilantik Rajawid Pentadbiran Kerajaan Persekutuan selepas pilihan raya umum ke-14. Anak kelahiran Kedah ini terus mendapat kepercayaan apabila dilantik sebagai senator dan kemudiannya Menteri Kewangan menggantikan Tengku Razali Hamzah pada era Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang keempat. Hari ini, bekas Menteri Kewangan itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan hartanya. Sebelum ini, beliau didakwa di bawah Seksyen 36/2 Akta SPRM tahun 2009 kerana gagal mengisytihar pemilikannya dalam 38
syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan di Kuala Lumpur serta 6 hartanah. Pada 16 Julai tahun 2022, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak gentar jika digetak Tun Daim Zainuddin sekiranya beliau memilih untuk mendedahkan skandal kewangan melibatkan bekas Menteri Kewangan itu. Beliau ketika itu mendakwa Tun Daim banyak kali diselamatkan oleh bekas Perdana Menteri terdahulu sehingga ahli politik veteran itu tidak rasa serba salah kerana tiada sebarang siasatan dilakukan ke atasnya. Mana ada lagi setakat ni siasatan terhadap Tun Dr. Mahathir, terhadap anak-anak Mahathir. Mana ada lagi siasatan kepada Tun Daim. Hampa boleh tengok sehinggakan projek daripada Petronas, anak Mahathir dapat tapau habis. Kan? Daripada syarikat Kencana HCL, POM jadi Sapura Kencana. Kekayaan dia tu anak Mahathir sehingga boleh ada satu pelantar minyak Kencana punya, syarikat anak dia punya boleh ada pelantar minyak. Sebab aku pernah kerja dekat Sapura Kencana, so aku tahulah serba-serba sedikit. Bila macam mereka buat skrin ke apa, kita boleh tengok pelantar minyak tengah-tengah laut Kencana HCL. Siapa dia punya Kencana HCL? Itulah Kencana HCL. Anak tu Dr. Mahathir punya, nak abang pergi ke hampa. Mana mai kekayaan? Awak, kalau pak tu jadi Perdana Menteri 22 tahun, anak mesti kena kaya. Anak mesti kena bilion-bilion punya. Apa boleh kira lah, kita ambil ni lah kekayaan daripada segi kenderaan, daripada segi kereta dah. Satu-satunya ada pun 2 orang ke 3 orang di dalam Malaysia yang ada kereta Bugatti yang terbaru. Anak dia Bugatti Veyron. Yang TMJ Tengku Mahkota Johor ada Bugatti Chiron. Bayangkan Bugatti Veyron tu berapa harga ke? 10 juta ke hampa nak beli. Kan belas juta kalau ikut harga apa US dollar. Sekali dengan cukai apa semua jadi 10 juta geng. Betapa kayanya. Ni yang Daim tu kena dakwa di mahkamah dan dia mengaku tidak bersalah tu. Bukan apa pun, itu adalah macam permulaan. Anak Mahathir, Mirzan, Muzani. SPRM sebelum dia nak siasat lebih mendalam, SPRM hanya cakap istihar hang punya aset. Istihar dulu. Last Tun Daim. Dah daripada tahun lepas, daripada tahun 2022 lagi SPRM dah yang macam dah mula siasat Daim. Sampai sekarang dia tak istihar harta. Lepas tu dia mengaku tak bersalah. Padahal memang hang tak istihar harta. SPRM duk tunggu hang ada tangguh 5 ke 6 kali. Jadi aku nak buat dengan hampa untuk video yang kedua soal Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir wajib jawab semua ni. Kononnya lah dia kesian kepada rakyat Malaysia sampai kena bunuh diri. Kan? Sampai rakyat susah. Tapi dia lupa zaman Muhyiddin lagi teruk. Zaman PKP apa semua lagi teruk. Hang tak payah duk nak bagi spin corner kot tu, corner kot ni lah wahai Mahathir. Jom sama-sama kita dengar. Benar-benar sampai orang Melayu bunuh diri. Dr. Mahathir Mohamad harus menjawab tuduhan adakah benar Tun Dr. Mahathir Mohamad sekeluarga memiliki 488 buah syarikat dengan kekayaan berjumlah US dollar 44 bilion yang sekarang bernilai 170 bilion ringgit. Beliau perlu menjelaskan bagaimana anak-anaknya mendapat begitu banyak keistimewaan dalam memperolehi begitu banyak kontrak dan tender-tender daripada kementerian dan GLC ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Tun Daim Zainuddin juga harus menjelaskan bagaimana beliau memiliki dana yang begitu besar untuk membeli kumpulan bank ICB Financial Group pada 1994 yang memiliki bank di 13 buah negara di 3 benua yang secara kebetulan pula ketika BNM kehilangan 30 bilion ringgit secara misteri. Adalah sangat ironik apabila kumpulan kartel lama yang telah mengumpul begitu banyak kekayaan ketika era Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui kronisma dan salah guna kuasa kini tiba-tiba tampil untuk kononnya menyelamatkan Malaysia. Adakah kumpulan kartel lama ini mahu menyelamatkan Malaysia atau mereka hanya sekadar mahu menyelamatkan diri sendiri? Hakikatnya yang kita nampak, nak selamatkan diri sendiri, nak selamatkan anak beranak. Kalau tak selamat hak ni, siapa lagi duk nak tolong mereka? Siapa lagi duk nak selamatkan mereka? Nak abang pergi kat hampa. Mula-mula Tun Daim
Mula-mula Tun Daim kena panggil SPRM, Mahathir okey lagi. Pam Mirzan Mahathir kena. Tu. Lepas tu pula Murzani pula kena. Sebab tu dia mengelabah tu sehingga perhimpunan sampah macam tu dekat 1,000 orang dia pergi import orang mana pergi bayar RM50, RM100, RM200 turun berhimpun di depan istana. Oh, bukan main lagi Cikgu Bat Pak Pekat kata kita ni diperkenan untuk menghadap 3 orang yang macam pemimpin PN akan menghadap yang di Pertuan Agong. Last 3 orang tu entah ke mana. Last istana pergi buat laporan polis terhadap Cikgu Bat. Tak tentu pasal cari penyakit. Orang kata Mahathir bila dah tua kita nak relax. Kita tak mau fikir sangat-sangat lah dunia sekarang ni. Kita nak relax. Tapi orang macam hang, sebab hang ada buat satu kesilapan, walaupun kesilapan kecil ataupun kesilapan besar soal kewangan negara, soal duit negara, sebab tu hang takut. Macam mana anak-anak hang boleh ada ratusan syarikat, duit ratusan bilion ringgit. Gila tak gila geng? Mana mai duit-duit tu? Mana mai? Kekayaan yang puncak anak hang boleh buka syarikat, boleh dapat projek yang bilion-bilion tu macam mana? Hang kata anak hang bisnes, kan? Lepas tu syarikat anak hang rugi. Lepas tu siapa yang pergi bantu syarikat anak hang? Hang sendiri hang pergi bantu. Hang pergi bantu dengan duit siapa? Hang bantu dengan duit rakyat, dengan duit negara Malaysia. Itu yang salah. Itu yang hang sedang takut. Itu yang sedang hang gelabah. Macam Tun Daim. Kalau dia kaya, kalau dia ada menara, dia ada bank, sebelum dia jadi menteri, orang tak petikai. Sebelum Tun Daim dilantik sebagai senator, itu tak ada masalah. Kalau dia ada menara, dia ada bank, kekayaan dia luar biasa, dia ada hotel sana sini, apa resort lah segalanya. Sebelum dia jadi menteri, itu no problem. Itu of course kita boleh fikir secara logik. Tetapi dia ada semua kekayaan tu, dia ada bank yang banyak, tapi bank tu tak ada di dalam Malaysia. Dia hanya ada di luar negara. Dan dia ada pelbagai lagi, dia ada resort, dia ada menara yang disita oleh SPRM, dia ada aset kekayaan tanah tu selepas dia jadi menteri. Itu yang orang petikaikan. Jangan duk buat-buat macam kita tak tahu lah. Dah tersebar dah gambar-gambar Daim, gambar-gambar aset-aset dia, video-video dia, apa semua soal kekayaan Tun Daim ni. Bilakah bangunan tu naik, bila pembelian tu. Sebab tu Tun Daim dia tak berani isytihar aset-aset dia. Sebab tu dia takut dia nak isytihar. Sehingga kan ada yang kata dia ni kalau ikutkan Tun Daim ni, dia punya kaya ni, kaya gila-gila punya. Robert Koch, billionaire Malaysia pun kalah habis. Tun Daim ni lah rupa-rupanya orang Melayu yang paling kaya dengan duit curi. Tapi yang lebih kaya dan lebih kaya adalah Tun Dr. Mahathir lah. Seperti mana kawan ni tadi cakap video yang tadi tu 100 bilion lebih, babe. Jadi aku nak bawa dengan hampa pula untuk video yang ketiga menceritakan soal Tun Daim ni. Dia punya kekayaan dia ni. Coach Syariman dia akan berkongsi dengan kita semua. Aku akan bawa video dia dan hampa boleh fikir sendiri. Kaya gila punya kaya nak abang pergi gambar. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Tun Daim dah pun dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas sebab gagal untuk isytihar harta. Yeah. Susah sangat kan nak isytihar harta ni? Sebelum pada ni Tun Daim kata apa? Dia tak sabar untuk ke mahkamah. Bila dia datang ke mahkamah, Allah sian kan, naik kursi roda, muka uzur. Sebelum benda tu okey je. Wallahualam kan. Itu rahsia masing-masing lah kot. Berapa harta yang Tun Daim ada ni? Dilaporkan oleh sebuah akhbar, Tun Daim ada 2 akaun bank. Okey. 7 buah kereta mewah yang memang sangat mewah. Kita nak jumpa dekat jalan raya pun payah sangat. Payah gila. Okey. 38 buah syarikat, dan 25 pemilikan harta rahim. Betul ke? Wallahualam. Kita nak kena tunggu bicara mahkamah. Tapi realitinya kenapa tak nak sangat isytihar harta ni? Why? Ada 5 perkara. Why? Yang pertama, nak lari daripada cukai pendapatan. Betul? Yang kedua, bimbang nanti disiasat asal usul pemilikan harta tu. Bahaya kan? Yang ketiga, nak menutup kekayaan diri sendiri
agar boleh digambarkan sebagai seorang yang tidak mampu, seorang yang humble. Walhal, wow, Godfather Malaysia. Yeah. Keempat, mudah untuk menggerakkan wang, mudah untuk menggerakkan aset sebab orang tak tahu milikkan siapa. Betul-betul. Termasuklah jika nak menyumbang kepada sesuatu parti ataupun nak membeli MP UMNO. Yang kelima, tuan-tuan dan puan, daripada mana datangnya harta ini? Kan? Sebab kalau harta ini datangnya daripada manipulasi keuangan negara, datangnya daripada manipulasi tender, datangnya daripada manipulasi kontrak, bermaksud ianya melibatkan harta rakyat, melibatkan duit rakyat. Jadi, tidakkah ini sangat zalim kepada kita, rakyat yang akhirnya terpaksa menanggung banyak perkara yang lain, sehingga pada waktu zaman Tun Mahathir diberhentikan geran untuk sekolah pondok. Betul-betul. Dan tak payahlah nak dipertahankan orang yang begini. Boleh-boleh. Yang miskinnya siapa? Kita. Wallahu alam. Ingat, sentiasa semak fakta. Dan faktanya, Tun Daim dah diadakan ke mahkamah sebab tak isytihar harta. Mirzan dah isytihar ke harta? Cepat-cepat. Jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Hampa tengok. Yang didakwa tu adalah bilion. Orang kaya gila punya. Yang duk membela orang kaya tu adalah B40 daripada parti PAS. Untuk pengetahuan apa kalau hampa duk tengok dekat TikTok ni, oh zalimnya kerajaan lah apa semua yang duk membela Daim dan tambah dia pula. Dia pergi mahkamah dalam keadaan kursi roda. Padahal dia billionaire, boleh beli je apa nak rancelah kuku je nak abang pergi apa kalau setakat kursi roda yang 20,000 yang pakai remote tu. Faham tak? Ini mai lah acah-acah pakai kursi. Mungkin kursi roda mahkamah lah kot kan. Jadi yang duk membela orang kaya ni rupanya Allah terbalikkan hati dia pun ni yang duk membela orang miskin. Orang yang acah-acah kaya. Padahal ya Allah, hampa boleh tengoklah kehidupan orang yang membela ni. Kadang-kadang Allah nak pusingkan hati orang ni senang sangat. Tiba-tiba hak yang miskin ni duk pergi bela hak kaya. Hak kaya ni pula seronok lah kau duk pas duit sikit-sikit lah, RM50 pun tak apa. Yang penting mereka duduk dengan aku. Yang penting mereka sokong aku. Sehingga tara tu lah mereka boleh bayar. Ni yang hak di bawah ni kalah dengan duit RM50, kalah dengan duit RM100. Tu yang jadi hampir-hampir 1,000 orang. Dia usung maklum pakcik mana tapi berhimpun di mahkamah. Aduh, pening aku. Jadi aku nak buat dengan hampa pula ucapan daripada Luqman Nur Adam. Allahu Akbar, betapa kesiannya kepada Tun Daim ni nak abang pergi hampa. Billionaire yang tersangat daif. Billionaire yang pakai slipper Jepun. Kan? Tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Luqman Nur Adam soal Tun Daim ni. Allah. Daifnya nak abang pergi ke hampa. Nari tengok Tun Daim, tuan-tuan. Kesian, tuan-tuan. Kesian yang amat. Dia nari jadi billionaire yang daif. Dia beritahu, dia datang pun bukan main drama. Saya dah lama tak tengok drama swasta ni. Tapi hari ni saya tengok drama dia dengan wheelchair dia. Turun pun macam tak larat betul. Dengan selipar getah dia. Cermin mata pun dicabutnya. Nak nampak sangat rambut dianiaya, tuan-tuan. Bila hang duk tapau semua aset-aset negara dulu. Daripada hanya seorang Menteri Kewangan, sekarang ni ada aset berbilion-bilion, ada bank di banyak negara, ada aset yang luar biasa jumlah dia. Tiba-tiba nak buat kesian. Aku seronok juga tengok bini dia pun. Bini pun dah pandai drama sekarang ni. Dia kata kerajaan Datuk Seri Anwar ni singkat lah apa semua. Rupa-rupanya yang singkat hayat peguam-peguam dia. Sekejap je. Lepas tu dia tak mengaku lah kena pecat. Dia kata peguam-peguam tu tarik diri. Tak kisahlah kena pecat ke tarik diri. Kenapa? Kalau Tun Daim ada 38 syarikat je, maknanya kita tak buat kerja cukup.
25 je hartanah dia. Itu memang masalah kita tak buat kerja cukup. 7 je kereta dia. Kau percaya ke? Kereta dia 7. Aku rasa anak dia pun lebih daripada 7. Itulah sebabnya maknanya kita tak buat kerja cukup. Sebab aku tahu Daim ni banyak benda yang tidak atas nama dia. Contohnya dulu dia UMNO punya pemegang amanah. Tapi duit yang dia simpan, dia tak pemegang letak nama amanah. dia tak Duit letak nama UMNO. Halim Saad, dia letak tak nama Tajuddin Ramli, 50 juta sana, 50 juta sana. Ada seorang menteri, kawan kita, 50 juta. Aku tengok semua dokumen tu. Orang gila je percaya kalau Daim ni ada 38 syarikat saja. Okey geng. Orang gila je percaya kekayaan. Bukan nak katalah orang Melayu kita ni kan. Nampak kau tambah pula musuh politik. Jadi macam ni kan. 7 biji kereta tu sikit je. Dia tak tahu Daim ada bangunan yang ke-6 tertinggi di dalam Malaysia ni. Hak tu dia tak ambil tahu pula. Daim ada bangunan ke-6 tertinggi yang kena sita oleh SPRM tu. 50 tingkat lebih tu. Bangunan ke-6 tertinggi di dalam Malaysia. Macam mana boleh wujud bangunan tu? Itu 100% di bawah Tun Daim. Kos pembinaan 2 bilion lebih. Kos pembinaan. Kos untuk untuk konsisten, untuk maintenance, untuk repair apa semua berapa kos lagi? Kan? Masalahnya kekayaan dia yang luar biasa ni selepas dia jadi menteri. Seperti mana yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam tadi, pemegang amanah duit UMNO sewaktu UMNO dibubarkan. Sebab UMNO kita tahu memang duit yang banyak. Sebab UMNO dah memerintah ni puluhan tahun. Of course lah, memang kaya lah UMNO ni. Ada duit banyak lah UMNO ni. Tapi orang-orang yang pemegang amanah ni, puluhan juta. Malah kita duk dengar ni berbilion cerita hampa. Kan? Aset UMNO ni kalau dia ambil ciput daripada aset UMNO ni, dia pergi buat pelaburan, dia untung gila-gilanya. Itulah pengubahan wang haram nak abang pergi hampa. Jadi untuk video yang terakhir aku nak bawa dengan hampa semua ni, dia kawan ni mendedahkan sebab video dia memang viral, gila-gila jutaan view yang kawan ni dedahkan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh orang ni, sahabat ni untuk video yang terakhir. Jom. Korang nak tahu tak? Kalau korang membelanjakan 100,000 sehari, korang perlukan 1149 tahun untuk habiskan 42 bilion. Gila tak gila banyak 42 bilion tu? Itulah aset cair yang dimiliki oleh Tun Daim pada tahun 1984. Pada masa tu bernilai 750 juta. Jika ditukar nilai sekarang bernilai 42 bilion. Si macai yang beria backup Tun Daim tapi nak makan pun pinjam member. Korang dapat apa? Patutlah melompat. Resah bukan main bila SPRM nak siasat semua harta-harta beliau. Sampai boleh rasa teraniaya sebab SPRM siasat. Tak fikir ke rakyat bawahan yang bertahun-tahun miskin sebab sistem zalim. Melayu maha kaya sembang pasal perjuangkan Melayu. Realitinya selama ni golongan yang paling ramai miskin tegar adalah Melayu. Yang sebat, Melayu. Yang percaya pun Melayu. Korang ingat yang mana laung-laung ratib Melayu ni nak perjuangkan sangat ke Melayu? Kalau betul dia nak perjuangkan, tak adalah Melayu maintain paling tinggi miskin tegar. Tapi kroni-kroni kaya 7 keturunan. Korang fikirlah ya. Itu yang aku kata geng. Wahai Tun Daim, wahai Tun Dr. Mahathir, wahai kepada tunggangan Melayu hak duk kata nak membela Melayu, nak bantu Melayu, nak bina balik Melayu ni. Kita tahu anak-anak hang kaya. Hang tu kaya. Memang kaya luar biasa punya. Di dalam Malaysia tak mana tak ada bangunan anak hang, Marina Mahathir. Hampirlah sepelusuk Malaysia, tempat-tempat percutian, tempat-tempat pendalaman, ada sahaja bangunan anak-anak hang. Ada sahaja hotel resort. Memang anak hang tu kaya gila-gila. So, habak mai kat anak hang, cairkan aset kekayaan anak-anak hang tu, cairkan ataupun jual bangunan tu, pergi bantu Melayu-Melayu hak susah. Yang hang duk kata Melayu susah sangat tu. Cairkan kekayaan hang tu, wahai Daim yang kata puluhan bilion tu, cairkan, pergi bantu Melayu, tak payah sembang. Kalau setakat hang simpan aset berbilion-bilion, kita dah tak boleh berjalan, mata pun kita dah tak nampak sebelah, duduk dalam rumah tak boleh buat apa, tak boleh berjalan lah apa semua.
cairkan. Sementara hang nak mati, sementara tunggu ajal hang sampai, bantu, buat infak, sedekah. Bila hang mati, hang tak boleh buat apa dah. Jadi sekarang ni sebelum riwayat hayat hang tu sampai, lebih baik hang cairkan semua kekayaan hang. Semua kononnya hang berjaya. Kan? Pergi bantu Melayu yang hang kata susah sangat tu. Kan? Memang ada setengah aku duk baca komen lah di setiap video-video. Ada yang kata Tun Daim memang dah kaya sebelum dia jadi menteri. Dia memang dia dah kaya. Sebab apa dia boleh kaya? Cuba tengok. Kalau setakat dia duduk di dalam dunia korporat, dunia bisnes, kan? Bisnes, masalahnya selepas dia jadi menteri, dia lagi kaya. Masalahnya lepas dia jadi menteri, dia lagi kaya. Faham tak? Sebelum dia jadi menteri itu, dia adalah kroni kepada Mahathir. Dia orang kepercayaan Mahathir. Walaupun waktu tu Mahathir hanya menjadi timbalan Perdana Menteri lah, apa semua. Sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, dia adalah orang kepercayaan Mahathir. Dan selepas tu, dilantik menjadi menteri, lagi kaya dan lagi kaya dan lagi kaya dan sangat-sangat kaya. Jadi kalau hampa tanya aku nak desak SPRM, aku nak desak semua PDRM, SPRM ke apa semua, tolong cek balik latar belakang dia sebelum dia masuk dunia politik, hingga selepas dia masuk dunia politik, selepas dia letak jawatan, dan sehingga hari ni macam mana kekayaan dia boleh maintain. Walaupun dah umur 80 lebih, kekayaan masih boleh maintain. Samalah, sebab tu yang aku respect sekali SPRM, siasat anak Mahathir, dan minta anak Mahathir declare asset daripada tahun 1981. Kalau tak silap, tahun 1981 itulah bermulanya Mahathir menjadi Perdana Menteri. So, waktu tu anak dia umur 21. Jadi, apa yang diperintahkan oleh SPRM tu, aku setuju sangat. Itu sewaktu anak dia student lagi. Tapi anak dia sudah memiliki perniagaan waktu jadi student. Wow, kalau bapa Perdana Menteri, anak umur 18 memang dah ada bisnes. Daim, kan? Aku dah buat beberapa video sebelum ni. Anak dia baru umur 10 tahun, 11 tahun, dah ada puluhan juta, okay? Anak dia kira macam dah jadi ketua pengarah satu-satu syarikat tu dah. Itu Daim. Belum Mahathir lagi. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, comment dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.